Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahir Rizal Kemal Arifin Dan saya Karolisa Kasnon. dan kita dalam Dialog TVS yang seperti biasa ni setiap minggu kita bawakan topik-topik hangat dan terkini berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam dan juga di luar negara. Betul tu Syah. Dan pastinya untuk minggu ini kita nak berbicara mengenai program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Ceritakan sedikit apa itu penganjuran program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Afiat, di mana program ini bertujuan untuk merakyatkan KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia dengan merealisasikan reformasi kesihatan dalam tonggak kedua Kertas Putih Kesihatan 2023, yang mana Kertas Putih itu menyarankan peralihan fokus penyampaian perkhidmatan kesihatan daripada sick care kepada health care. Jadi semua itu kita nak bincangkan lebih lanjut selepas ini bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari yang kita bawakan ke studio Dialog TVS, iaitu merupakan Yang Amat Berusaha Dr. Veronica Lugah, Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami di pentas diskusi anda ini Doktor. Mungkin permulaannya Doktor boleh kongsikan ataupun perjelaskan sebenarnya apakah Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat ni Doktor? Okey. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada TVS kerana menjemput Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk berkongsi tentang program yang kita akan buat ni, iaitu Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Kembara Madani Afiat peringkat wilayah Sarawak ini. Ya. Jadi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun nama pendeknya ANMS, ANMS dan Kembara Madani Afiat ini adalah inisiatif program daripada Pejabat Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk turun padang bertemu dengan rakyat dan juga untuk menjalankan aktiviti menyebarkan maklumat berkaitan dengan promosi kesihatan, maklumat bagaimana untuk pencegahan penyakit dan hebahan tentang program-program kesihatan yang kita akan bawakan kepada kumpulan sasaran. Itulah program yang kita akan bawa lah. So pengisian program ni ada banyak lah yang kita akan kongsikan sebentar nanti. Okey, sebelum kita pergi kepada pengisian program, sebenarnya kalau boleh dikatakan ini adalah antara program ataupun program inisiatif KKM yang berunsurkan kesihatan ini yang dibuat secara besar-besaran atau untuk memberi kesedaran kepada rakyat Doktor. Ya betul, betul. Seperti yang tadi Puan Nisa beritahu tadi kan, moving from sick care to healthcare and well-being, kepada kesihatan dan juga kesejahteraan. Itulah tujuan kita lah. Jadi program-program yang kita bawa memang menjurus kepada kesihatan dan kesejahteraan, well-being. Tapi inisiatif ini bukanlah kali pertama yang dianjurkan. Bukan kata tahun ini untuk diadakan, tapi sebelum-sebelum ini juga ada. Tapi apakah kelainan yang mungkin ada atau penambahbaikan yang disediakan di dalam Afiat Madani? Okey, program Madani Afiat ni memang sangat istimewa untuk Sarawak sebab dia pertama kali akan diadakan di Sarawak. Sebelum ni untuk tahun 2024 ni dia pernah diadakan di Sabah pada Julai dulu, dan seterusnya di Negeri Sembilan dan seterusnya Pahang. Dan untuk Sarawak ini adalah Madani Afiat yang terakhir untuk tahun ini. Untuk tahun penutup untuk tahun ini. Jadi kalau kita tengok kan Doktor, kebiasaannya program-program yang besar-besar macam ni ada reluai, ada pameran dan sebagainya. Ada golongan kumpulan sasar untuk program Madani Afiat ini sendiri yang mengunsurkan kesihatan ini. Daripada pihak KKM sendiri, siapakah golongan sasar untuk program ni? Okey, untuk program ni saya ceritakan sedikit yang penting untuk program Madani Afiat ni, dia merangkumi satu yang kita sebut sebagai touch point, di mana Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita akan turun padang bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, iaitu Datuk Lukanisman bin Awang Sauni, dan juga pengurusan tertinggi KKM, iaitu Ketua Setiausaha KKM, Datuk Sri Suryani binti Datuk Ahmad, dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi bin Abu Hassan. Mereka akan sama-sama untuk yang touch point ni, mereka akan melawat rumah ke rumah. Ada
kampung yang kita akan pilih untuk melawat ke rumah dan ada kumpulan sasar di situ yang akan mereka santuni. Ini adalah golongan terlantar. Okey. Dah alang-alang bercakap tentang akan ada lawatan tu nanti. Mungkin boleh diceritakan berapa hari bulan, tempatnya, di mana, kawasan nama dan orang ramai boleh mengetahui. Okey. Untuk program yang kita akan buat ni, kita akan mengadakan pada 16 hari bulan November, iaitu pada 16 hari bulan November, hari Sabtu, ya. Bermula daripada awal pagi sampai petang, ya. Dan untuk lawatan ke rumah ke rumah, kita akan adakan di 3 kampung lah, iaitu kampung Boyan, kampung Boyan, Kampung Gresik dan juga Kampung Panglima Seman. Ini dekat Kuching. Di Kuching, di Kuching, ya. Kita telah kenal pasti, ya, kumpulan pesakit yang terlantar. Jadi kita tahu mereka tak akan datang bersama dengan kita kan, di mana untuk program jelajah ANMS yang kita akan buat ni, kita akan buat di dataran perayaan Petrajaya, ya. Dataran perayaan Petrajaya yang berada di kompleks Stadium Negeri. Jadi pertama sekali akan lawatan kepada mereka. Tetapi sebelum lawatan kepada pesakit-pesakit terlantar ni, yang berhormat Menteri Kesihatan kita nak ada satu yang istimewa, iaitu subuh seperti Jumaat. Subuh seperti Jumaat, subuh macam Jumaat. Itu dah jadi trend kan sekarang, subuh macam Jumaat bersama YB Menteri Kesihatan. Yang ini akan diadakan di Masjid Ikhwanul Islam, Taman Sukma. Di mana mereka akan berkumpul, ya, sekitar 4:45 pagi, ya, sebagai persediaan untuk solat subuh bersama YB Menteri Kesihatan, dan dianggarkan sekurang-kurangnya 1,000 jemaah akan berkumpul. Sebab itu dia panggil subuh macam Jumaat. Ini pada 16 November. Pada 16 pagi. Ya. Jadi program di situ dan seterusnya lepas daripada program tu, YB Menteri Kesihatan kita akan membuat lawatan ke rumah ke 3 kampung yang saya sebut tadi itulah. Sebab kebetulan kampung-kampung itu berada di sekitar kawasan itu jugalah. Kampung Gresik, Kampung Boyan dan Kampung Panglima Seman. Tiga-tiga kampung dan di mana di ketiga-tiga kampung itu telah dikenal pasti. Kita dah kenal pasti yang pesakit kelompok terlantar. penyakitnya adalah mungkin rawak sahaja, ada yang kanser ke? Ya, ada. Kanser, ada yang stroke, pesakit terlantar lah. Difahamkan juga ada juga jelajah yang akan diadakan. Mungkin doktor boleh perjelaskan dengan lebih lanjut. Okey, jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Ini yang kira program besar kita lah pada hari itu, ya. Akan diadakan di dataran perayaan Petrajaya, Kompleks Stadium Negeri, ya. Dan bermula daripada 6:45 pagi. Awal. 6:45 pagi, ya. So 6:45 pagi kita ada aktiviti fun dance, ya. Aktiviti fun dance dimulakan aktiviti fun dance bersama instruktur kecergasan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Coach Kemi, dari 6:45 hingga 7:15 pagi, ya. Dan seterusnya YB Menteri Kesihatan akan melakukan flag off untuk fun walk. Tadi fun dance, ni fun walk, ya. Untuk 10,000 langkah yang mereka akan peserta akan berjalan di sekitar kompleks Stadium Negeri, dan kita punya Menteri Kesihatan juga akan turut serta untuk sama-sama untuk 10,000 langkah itu. 10,000 langkah dan juga untuk fun dance, ya. Agak-agak 10,000 langkah tu berapa kilometer? Dalam 3 kilometer lebih. Dalam lebih kurang macam tu lah. Ikut pergerakan. Ikut pergerakan. 10,000 langkah. Ya. Okey, so ini adalah antara acara pagi. Seterusnya di dataran perayaan itu juga kita akan adakan reruai, di mana kita akan adakan beberapa zon lah untuk aktiviti pada hari tersebut. Ini diadakan pada satu hari sahajakah, doktor? Satu hari saja. Daripada pagi sehingga petang. Ya. 16 November di dataran di kompleks stadium, di dataran perayaan Petrajaya, Kompleks Stadium Negeri Kuching pada 16 November 2024 bermula seawal 6 pagi. 4:45 pagi.
Iaitu dia start untuk dengan subuh tu. subuh. 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 Lepas tu dengan fun dance dan fun walk. Dan seterusnya YB Menteri Kesihatan kita akan selepas dia flag off baru beliau akan pergi melawat yang rumah ke rumah sebab mengambil sedikit masa. Dan pada pukul 10 pagi itu adalah majlis perasmian lah untuk program kita pada 16 hari bulan tu. Ya. Kalau pergi, sebab saya tertarik dengan pergi lawatan ke rumah-rumah pesakit ni. Jadi ada tak pakar yang ikut dan akan melakukan rawatan di situ atau sekadar lawatan atau macam mana? Kita tak akan melakukan rawatan lah pada hari tersebut. Dia lebih kepada menyantuni pesakit. Pesakit-pesakit ni pun memang dah dalam daftar kita lah. Kita kenal siapa mereka dan tahu penyakit mereka dan mereka memang dalam rawatan kita. Bukannya baru datang untuk melawat lah sebenarnya. Menyantuni pesakit tersebut lah. Ya. Okey. Banyak. Silakan. Macam banyak yang doktor ceritakan untuk program satu hari itu. Kita akan berhenti rehat. Banyak kita nak tahu lagi lebih lanjut apakah pengisian program pada 16 November nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya dalam Dialog TVS. Bertemu kembali, terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami, bersama Nisa dan juga saya, dan kita masih lagi berkata tentang Madani Afiat. Pastinya banyak pengisian menarik yang telah disediakan khususnya daripada pihak penganjur itu Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri berkenaan dengan Madani Afiat ini. Dan seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Veronica Lugah sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, berkata tentang banyaknya aktiviti yang telah disediakan seawal 4:45 minit pagi dengan fun race-nya dan ada fun dance dan ada fun walk 10,000 langkah yang bakal disertai oleh Menteri Kesihatan sendiri iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli. Dan untuk bercakap lebih lanjut berkenaan apakah lagi pengisian-pengisian menarik yang bakal anda sebenarnya yang berada di rumah dan mungkin akan berkunjung pada 16 hari bulan nanti November, ya. Di dataran Petrajaya, betul lah, di dataran perayaan Petrajaya, Kompleks Stadium Negeri Kuching. Pada 16 ada yang menarik, November. ada banyak pengisian menarik, tapi kita nak terus bertanya kepada dengan Dr. Veronica, apakah sebenarnya yang bagi orang ramai ini untuk mereka tahu apa lagi yang menanti mereka? Difahamkan ada zon-zon tertentu yang telah dirancang. Ya. Doktor. Kita ada 6 zon. Oh, banyak. Dan untuk 6 zon ni kita ada lebih kurang dalam 60 gerai booth yang kita akan buka. Banyak. Okay. So zon yang akan kita datangkan pada hari tersebut adalah zon informatif, zon interaktif, zon khidmat, zon gerak aktif, zon sihat sejahtera dan zon jualan rahmah. Favorite. Favorite zon jualan rahmah. Okey. Saya terangkan sedikit tentang aktiviti yang kita buat akan buat di zon-zon yang berbeza ni. Untuk yang pertama adalah zon informatif, ya. Zon informatif ini adalah melibatkan reruai penyampaian maklumat, penyampaian maklumat oleh agensi kerajaan dan pertubuhan, bukan kerajaan, ya. So both agensi kerajaan dan bukan kerajaan, ya. Agensi pertubuhan bukan kerajaan ni adalah merupakan rakan strategik kita lah. Memang selalu membuat aktiviti bersama kita yang akan mengadakan reruai pada hari tersebut, ya. Sebagai contohnya adalah Kuching Autism Association, ya. Teratak Kasih Tok Nan, Teratak Kasih Tok Nan, Persatuan Bagi Kebajikan Kanak-kanak Terencat Akal Sarawak Perkata, ya. Kita juga akan turut disertai oleh rakan kita SSPCA, ya. Sarawak Society for Prevention of Cruelty Against Animal, ya. Persatuan Muay Thai, Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak juga akan turut membuka reruai mereka. Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak, Katimas Group of Companies, ya, dan juga Unimas akan turut serta membuka reruai mereka, dan juga Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak atau PPWS dan lain-lain lagi booth. Itu adalah di zon informatif. Jadi boleh dapatkan itu satu zon saja. Satu zon pelbagai maklumat di zon informatif ini berkaitan dengan yang seperti doktor sebutkan SSPCA, Unimas, Perkata, Teratak Tok Nan. Boleh mengunjungi di zon informatif.
Ya, Doktor. Ya. Okey, seterusnya. Zon lain? Okey, zon lain kita ada zon interaktif. Zon interaktif ya. Dalam zon interaktif ni ya, agensi atau pertubuhan yang terbabit akan mengadakan aktiviti ya, secara demonstrasi atau hands on ya. Okey. Selama 30 hingga 45 minit. So antara aktiviti ataupun demonstrasi yang menarik yang akan dibuat adalah daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Okey. Ya, bagaimana untuk mengenali apa makanan yang kita katakan selamat untuk Makanan dimakan. sihat. Ya. Ini Ya, siapa makanan yang sihat, diet, Ustaz? makanan sihat kita ada pemakanan sihat. Yang tadi tu keselamatan dan kualiti makanan ya. Maksudnya makanan yang selamat untuk dimakan ya. Okey, dan kita juga ada demonstrasi ataupun aktiviti daripada cawangan penguatkuasaan farmasi untuk mengenali ubat-ubat. Ya. Dan selain daripada itu, kita juga akan ada ya demonstrasi daripada Persatuan Bulan Sabit Merah ya, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Penjara dan Kraftangan Malaysia. Jabatan Bomba ni saya percaya kalau siapa yang hadir bawa anak-anak ni pasti akan tertumpu kepada demonstrasi yang akan dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ini. Selain Ini daripada memang- jentera. Betul. Jadi kita bawa kelainan, bukan hanya melakukan pameran ataupun buka kaunter, tapi ada juga aktiviti yang interaktif ya. Itu adalah di zon interaktif lah. Dan seterusnya kita ada zon khidmat ya. Zon khidmat tahulah kan, khidmat tu maksudnya Apa sahaja? kaunter perkhidmatan ya, kaunter Okey. perkhidmatan. Ada rawatan juga dibuka untuk di situ juga. Yang itu nanti ada di zon sihat sejahtera. Okey, okey. Yang ni zon Tak perkhidmatan. sabar. Kaunter perkhidmatan ya akan disertai oleh agensi-agensi seperti Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ya, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Perkeso, Jabatan Agama Islam Sarawak, PDRM, Kontingen Sarawak ya, Prima, PR1M Cawangan Sarawak, MBSB, Bank Simpanan Nasional, Jabatan Pendaftaran Negara, Amanah Saham Nasional Berhad dan Jabatan Kebajikan Malaysia, Masyarakat, Jabatan Kebajikan JKM. Masyarakat Sarawak, JKM. Mereka akan membuka kaunter perkhidmatan. Jadi pengunjung-pengunjung boleh datang ke kaunter untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun bertanyakan soalan jika ada kepada masalah yang- agensi-agensi ini. okey. Ya, pada Tidak hari hanya tersebut. tertumpu pada kesihatan tapi juga apa yang berkaitan Ya, dengan mereka. inilah pada yang hari kita tersebut. sebut sebagai rakan-rakan strategik kita. Ya. Ya, sebab kita tahu agensi-agensi lain juga turut menyumbang kepada kesejahteraan seseorang itu. Betul. Ya, kesihatan dan Dia kesejahteraan. bukan sahaja ya. cerita pasal makan dan minum tapi dia cerita pasal persekitaran fizikal kita, mental kita Kesejahteraan hidup. Ya. dapat selesaikan okey. saman, pergi jumpa polis, selesai, kurang stres dia macam tu, lebih kurang macam tu lah. Ya, Dia berkait-kait. berkait-kait. Ya, betul. Okey, seterusnya Dr. Zon Gerak Aktif. Ya. Okey, dalam zon gerak aktif ini kita ada beberapa cabaran ya. Ujian best. fitness. Ujian fitness okey. ujian kecergasan seperti fitness challenge di Wellness on Wheels WOW yang terdiri daripada YMCA 2 minutes challenge, push up challenge, cycling challenge, battle rope challenge, bootcamp tire challenge Wow. ya. So selain daripada itu, di zon gerak aktif ni juga Persatuan Muay Thai ya, Negeri Sarawak akan melakukan demonstrasi sukan Muay Thai. Itu yang Boleh cuba ke kepada pengunjung boleh yang hadir? Ya, so sebab itu kita namakan dia adalah zon gerak aktif. Maksudnya Kena bergerak dengan aktif. kena bergerak dan sama-sama melakukan praktikal dan Ya, sebagainya ya, boleh. menarik. Ya, itu dalam zon gerak aktif. Maksudnya Syah boleh cubalah untuk fitness challenge ni. Boleh kita menguruskan sikit, awak nak cakap saya dah berisi dah sekarang ni. Tak apa, itu kita boleh cuba tu nanti. Tapi ada lagi zon lain. Ada lagi. Ada 7 atau 5 Ya, zon. kita ada 6 zon. kita ada 6 zon, kita dah cover 4 ya. Zon yang kelima adalah zon sihat sejahtera. Okey. Zon sihat sejahtera ni adalah untuk kita punya perkhidmatan saringan kesihatan ya, saringan kesihatan serta kaunter khidmat nasihat lah ya. So oleh KKM dan juga rakan strategik kita ya. Ini adalah terdiri daripada 14
kaunter. Oh, banyak. 14 Okey. kaunter saringan kesihatan. Ya. Ini bagus sebenarnya kan doktor? Sebab kita belum buat saringan. Ya, saya dah tiap-tiap tahun kena buat saringan. Wajib. Ya, wajib kena buat saringan. Okey. Tapi walaupun kita sudah, pengunjung juga masih boleh melakukan saringan. Tak ada Okey. sekatan. Ya. Percuma. Percuma. Okey. Semua yang kita tawarkan ni semua percuma. Okey. Ini yang sangat penting lah. Betul. Kita ada saringan kesihatan general, ya. Saringan untuk pengesanan awal kanser kolorektal. Kanser kolorektal ni adalah kanser usus. So dia ada kaunter dekat Colon situ. cancer. Colon cancer. Kolorektal ni, kanser kolorektal ni dia kurang popular di kalangan masyarakat. Jadi bila ada Mereka tidak mengetahui. Yes, betul. Jadi mereka boleh datang ke kaunter ini untuk mengetahui bagaimanakah saringan itu dibuatlah. Kita sebut dia saringan IFOBT. Ya. Okey, seterusnya kita ada saringan HIV, ya, saringan HPV. HPV adalah human papillomavirus yang boleh juga menyebabkan kanser cervix lah. Dan saringan kanser cervix itu sendiri, okey. PKB40, ya. Tahu kan PKB40 untuk saringan kesihatan untuk kumpulan B40 dan skim perubatan madani juga ada, ya. Dan pemberian vaksin HPV, ya. Tadi kita buat saringan. Ini pemberian vaksin untuk mencegah, ya, untuk mencegah pemberian vaksin akan dibuatlah. Selalunya kita punya Ada limit vaksin yang disediakan pada hari tersebut? Tak ada. Tak ada limit, tak ada limit. Jadi selagi seramai mana boleh datang. Datanglah. Datanglah. Lagi ramai lagi elok. Selalunya memang mendapat sambutan yang hangatlah daripada rakyat kita di Sarawak ni. Kita juga ada klinik bergerak pergigian. boleh cek gigi. Boleh, ya. Kita bawakan bas, ya. Agenda Nasional Malaysia Sihat juga akan membuka booth untuk memberi maklumat tentang ANMS itu sendiri. Kempen perangi gula, War on Sugar. War on Sugar, ya. Kurangkan gula. Tambahkan gula dalam senyuman. Minum air masak. So kita ada juga kaunter untuk info penyakit rabies, ya. Info bahaya rokok, vape dan Akta 852 yang terkini, ya. Akta kawalan produk merokok, ya, demi kesihatan awam. Ya, betul. Ini yang betul perlu masyarakat tahu berkenaan dengan info terkini. Akta 852. Ya, 852, ya. Betul. Dan juga kita akan memberikan info berkaitan dengan kawalan dan kawalan infeksi dan kebersihan tangan, ya. Okey. Pendaftaran pengikrar derma organ, ya, organ transplant dan juga perubatan tradisional dan komplementari. Ya, kita akan memberikan info lah, ya, kepada masyarakat kita. Ya. Dah lama bercakap mengenai dengan zon sihat sejahtera ini yang menyediakan pelbagai, ada 14. Ada 14 kaunter saringan yang disediakan kepada masyarakat. Mungkin di kesempatan ini doktor boleh wawarkan kepada masyarakat sebab antara yang menjadi ketakutan ataupun kebimbangan kepada masyarakat adalah takut untuk menjalani saringan kesihatan itu sendiri sebab itu yang selalu dia disuarakan. rasa betul, dia rasa dia sihat. Dia rasa macam tak sakit. Ada yang sakit juga, tapi dia takut nak In pergi. denial. Satu Mungkin, dia malu bila dah pergi kepada contoh 16 hari bulan ni, ramai orang di sekeliling kan. Jadi kalau dia pergi ke satu booth tu, mesti rasa macam aku nak kena bagi. Tapi kebiasaannya yang kita lihat, masyarakat ni apabila kita buat aktiviti begini, dia lebih terbuka untuk datang kepada kita berbanding dengan sekiranya kita mengharapkan dia untuk datang ke klinik. Sebab dia tak sakit, nak datang ke klinik nak buat apa kan. Jadi bila kita buat kempen macam ni, dia lebih terbuka untuk datang pada kita. Banyak lagi kita nak tekankan kepada perkara ini dengan doktor. Kita akan berhenti rehat dulu seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami hanya dalam Dialog TVS. Okey, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Anda masih menonton bersama kami, bersama saya Karunisa Kasun dan juga Syah Harizal. Tadi sebelum kita berhenti rehat, Syah, kita bercakap mengenai dengan antara zon-zon yang diadakan semasa program
Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan juga Kembara Merana Afiat ini pada 16 November ini. Jadi kita berhenti di zon apa tadi doktor? Saringan tadi. Zon Sihat Sejahtera. Yang menyediakan ada 14 kaunter saringan kesihatan. Apabila kita bercakap mengenai saringan kesihatan ini doktor, masyarakat sebenarnya menyuarakan kebimbangan sebenarnya. Ramailah ada di antara kita yang rasa diri mereka ni sihat. Jadi rasanya tak perlulah nak jalani kesihatan. Nantilah tunggu umur 40 baru nak jalani kesihatan. Tapi apabila pada usia umur 40 itu, apabila menjalani saringan kesihatan tu, mungkin kita boleh sifatkan sebagai terlewat apabila darah tinggi, kandungan gula pun tinggi. Jadi mungkin doktor boleh wawarkan kepada masyarakat dan nasihat kepada masyarakat mengenai saringan kesihatan itu sendiri. Sebenarnya pada usia berapa sebenarnya wajar untuk kita adakan, tak payah tunggu sakit baru bukan adakan kata saringan. zon-zon yang disediakan itu tidak menarik, tapi zon ini mungkin boleh diberikan salah satu fokus kepada pengunjung. Silakan. Selalunya bila kita menyebut tentang saringan kesihatan untuk dewasa ni, yang sebelum ni memang betul lah kita sebut 40 tahun ke atas. Tapi kita juga sedar bahawa masyarakat kita di Malaysia ni seawal umur 30 tahun pun sudah mengalami penyakit-penyakit, terutamanya penyakit-penyakit tidak berjangkit ataupun NCD. NCD ni kita ada, dulu disebut 3 serangkai, tapi sekarang ni kita dah ada 4 lah. Yang pertama, darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Sekarang ni obesiti, masalah berat badan. So itu yang disebut sebagai 4 lah. So apabila kita tidak datang untuk saringan, kita tidak tahu bagaimanakah keadaan kesihatan kita. Mungkin kalau kita masih muda, untuk ada penyakit darah tinggi itu kemungkinan tu kurang. Tetapi ada sesetengah pesakit yang sebenarnya ada masalah lain seperti masalah buah pinggang. Ini mungkin ditunjukkan oleh darah tinggi. Mereka ada darah tinggi pada usia yang muda. Jadi kita akan siasat dan kita akan tahu mereka ada masalah kesihatan yang lain. Jadi seruan saya kepada masyarakat kita di luar sana adalah gunakanlah peluang ini untuk datang saringan, mengambil peluang daripada saringan yang percuma. Tak perlu bayar. Saya suka dengan pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Betul. Doktor. Betul. Baik, seterusnya zon jualan rahmah. Favorite. Yang menjadi tumpuan dulu. Okey, zon jualan rahmah ni dia lebih istimewa sebab dia buat 2 hari. Itu istimewa. 16-17. 15 dan 16 November. Dia Okey. bermula daripada hari Jumaat tu pukul 9 pagi sampai seawal. petang, pukul 5-6 petang, dan disambung pada hari Sabtu, pukul 9 juga, ataupun awal pagi tu mereka dah mula buka jualan rahmah ni. Dan ini adalah kerjasama kita bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Memang kita akan masyarakat kita akan dapat menikmatilah jualan ramah pada hari tersebut. Jadi kita memang sangat menjemputlah pengunjung untuk datang bermula daripada 15 hari bulan. Hari Jumaat. Jumaat. Jumaat dan juga Sabtu. Jadi pengunjung terbuka untuk datang. Datang 2-2 hari pun tak apa untuk jualan ramah ni, tak ada limitation Jualan ramah tak ada masalah. Adakah zon lain juga ada yang buka awal 15 hari bulan selain daripada zon yang lain kita buka pada 16 hari bulan saja. Jualan ramah saja yang jualan awal ramah sikit. saja dibuka selama 2 hari. Jumaat dan Sabtu. Sekiranya ada permintaan yang macam contoh di zon sihat sejahtera ini, mungkin sambutan amat memberangsangkan, mungkin ada sebab dia sampai petang saja kan, sampai jam 6 petang. Adakah dipanjangkan di tempat lain? Ada dipanjangkan tempat lain ataupun ada sambung ke hari Ahad? Ada perancangan begitu tak, doktor? Tidak ada perancangan untuk sambung lah untuk yang kali ini. Tapi sebenarnya untuk jelajah ANMS ni, kita dah buat mungkin secara skala yang lebih kecil lah. Di setiap bahagian sebenarnya sebelum ini. Maksudnya dia tidak tertumpu kepada ini di Kuching sahaja. Ini bukanlah satu-satunya, tapi yang ini Kuching adalah penutup kepada acara ini. Yang ini adalah acara yang memang dihadiri oleh YB Menteri Kesihatan kita. Itu yang special. Besar, Sebab kita sekalikan dengan yang Kembara Madani Afiat.
together. Ya. Jelajah ANMS ni kita dah buat dah di bahagian-bahagian beberapa lain. bahagian lain, Ya, betul. ya. Cuma betul. Kembara Madani Afiat ini sahaja istimewanya dihadiri oleh YB Menteri. Ya, YB Menteri, dan kita sasarkan lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 pengunjung lah pada hari tersebut. Pada hari 16 hari bulan. Ya, 16 hari bulan tu. Ya. Tapi sedikit mencabar sebenarnya ni sebab Satu hari. 15 tu hanya ada satu reruai, maksudnya zon itu saja. Ada Jalan Rahmah sahaja. Daripada 16 November tu adalah pelbagai. Semua itu. untuk dalam satu hari. Selain daripada pengisian reruai zon-zon yang disediakan, ada berapa 6 zon yang disediakan. Apakah lagi tarikan yang mungkin boleh menggamit para pengunjung di sekitar Kuching mungkin untuk hadir ke jelajah ANMS ini dan juga Kembara Madani Afiat ini? Ya. So selain daripada aktiviti-aktiviti yang kita sebutkan tadi, aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kesihatan, kesejahteraan dan sebagainya, yang ini adalah aktiviti-aktiviti yang menjadi tarikan. Yang menjadi tarikan, ya. Di pentas utama kita akan bawakan pelbagai pengisian. Yang pertama sekali adalah pertandingan aerobikton. Aerobikton bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Ada pertandingan. Pertandingan aerobikton ini adalah pertandingan secara berkumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Ya. Dan hadiah yang ditawarkan agak lumayan, yang di mana hadiah pertama adalah dalam bentuk tunai RM1,000. RM1,000 dan kita ada hadiah kedua, ketiga dan juga ada hadiah sagu hati lah. Itu adalah untuk pertandingan aerobikton. Ya. Okey, seterusnya juga ya, kita ada pertandingan pakaian baragam ya, bertemakan sayur-sayuran. Ini adalah untuk anak-anak. Ya. Untuk anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun. Okey. Ya. Itu tema tu yang penting, sayur-sayuran. Nak jadi apa? Carrot? Tema sayur-sayuran. Kobis nak jadi apa? Ini juga hadiah pertama untuk pertandingan beragam ni RM300. Dan kita ada tempat kedua dan ketiga dan seterusnya sagu hati. Di samping itu kita ada pertandingan mewarna ya, untuk kategori A dan kategori B. Kategori A 7 hingga 9 tahun. Lepas tu untuk kategori B 10 hingga 12 tahun. Ya. Juga ada hadiah-hadiahnya ya. Pertandingan bakat ya, Rising Teen Stars untuk remaja berusia 13 hingga 17 tahun ya. Bukan hanya untuk bakat nyanyian tetapi apa-apa bakat yang mereka miliki lah. Apa sahaja bakat yang mereka miliki yang mereka nak tontonkan kepada orang ramai pada hari tersebut lah. Okey, yang ini adalah untuk remaja 13 percuma. Semua percuma. Semua percuma. Kita akan ada hadiah juga untuk mereka. Ya, yang hadiah pertama adalah RM300 dan untuk yang dewasa 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas dewasa tak boleh join yang Rising Teen Stars. Mereka ada pertandingan karaoke. Karaoke. Ya. Sumbangkan suara anda. Juga percuma untuk penyertaan itu. Ya. Oh, tapi terhad kepada ada limitation. Ada terhad kepada 20 penyertaan saja. 20 penyertaan. Siapa datang awal lah. First come first serve ke macam mana? Nanti kita akan sharekan kita punya infografi. Ada untuk pendaftaran di situ. Ya. Hadiahnya? Hadiah pertama RM500. Bertanya macam saya nak pergi karaoke. Seterusnya ada hadiah kedua dan ketiga dan ada juga 5 hadiah sagu hati lah. Selain daripada itu kita juga ada persembahan daripada artis tempatan kita. Ya. Itu saya nak tanya daripada awal tadi sebenarnya. Silakan. Winnie Albert dan Irazi. Ya, mereka akan mempersembahkan nyanyian mereka sepanjang aktiviti kita berjalanlah pada hari tersebutlah. Seterusnya kita juga ada kuis kenali ANMS. Tak lengkaplah kita buat jelajah ANMS tapi kita tak adakan kuis ya. Sebab kuis ni adalah untuk menilai ya, kepahaman masyarakat, pengetahuan mereka tentang ANMS. So untuk yang ini mereka yang berjaya menjawab soalan memang kita akan ada bagi hadiah misteri untuk mereka. Ya. Hadiah misteri menanti. Ya, hadiah istimewa untuk ya yang menjawab kuis ANMS ya. Selain daripada itu kita juga ada 35 cabutan bertuah. Cabutan bertuah di mana dia ada syarat untuk menyertai cabutan bertuah ini ya, di mana pengunjung perlu mendaftar ya
di setiap zon, ya, sekurang-kurangnya untuk 15 zon 15 COP lah di borang mereka, ya. Mereka akan mendaftar dan diberikan sekeping borang penyertaan, ya, dan perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 15 COP ataupun label, ya, dalam borang mereka, dan barulah mereka layak untuk menyertai cabutan bertuah ini, ya. Dan hadiah utama kita ada 4 sebenarnya. Hadiah utama kita basikal lipat. Basikal lipat sebab sekarang ni kalau kita nak bawa basikal yang besar tu agak sukar sebab kenderaan besar dan sebagainya. Basikal ni boleh dilipat. Jadi kita boleh bawa folding bicycle, folding bike. Ia adalah juga satu trend masa kini. Senang dibawa dalam kenderaan, senang juga disimpan dan sebagainya untuk kita pergi beriadah di mana-mana taman, ya. So itu yang kita tawarkan, dan juga hadiah-hadiah berbentuk peralatan sukan, ya. Ada juga smartwatch. So, kalau nak lari bolehlah kita record daripada smartwatch tu kan, doktor. Jadi kalau kita lihat pelbagai yang diadakan selain daripada reruai, pameran dan zon-zon, dan juga acara-acara lain juga yang boleh menggamit pengunjung ke program yang akan diadakan pada 16 November nanti. Seperti yang kita tengok pertandingan-pertandingan yang akan diadakan, kami kongsikan di infografik bagaimana caranya untuk anda menyertai pertandingan yang diadakan, yang ditawarkan. Yang penting anda perlu hadir ke tapak karnival itu sendiri. Macam cabutan bertuah itu sendiri, anda sebenarnya bukan datang untuk mengambil cabutan bertuah sahaja, tapi perlu mengunjungi beberapa setiap zon. zon itu. Setiap zon itu. Dan sebenarnya kita nak bercakap lagi tentang kesihatan. Saya masih lagi tersangkut di bahagian saringan tadi sebenarnya. So, kita melihat perkara ini penting sebenarnya, Nisa. Kalau kita nak faham, kalau kita nak melihat di social media sahaja, kita kurang faham sebenarnya. Betul. Bagaimana penceritaan pesakit, penceritaan doktor itu sendiri. Tapi apabila kita hadir di tapak pesta itu sendiri, tapak karnival, mungkin kita akan lebih memahami, lebih dekat, kerana ada one-to-one, ada titik sentuhan di situ, touch point-nya di situ. Tapi mungkin kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terima kasih atas kesertaan anda bersama kami dalam Dialog TVS, dan kita telah hampir sejam, Nisa, kita memperkatakan tentang kembara Madani Afiat yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Veronica Lugah berkenaan dengan pengisian-pengisiannya yang pasti menggamit pengunjung yang bakal hadir pada 16, tapi 15 ada 15 itu antara rahmah. 4 serangkaian yang disebut oleh doktor tadi. Ada obesiti di situ, tapi awas, pada 15 hari bulan itu adalah jualan rahmah. Jadi anda kena rahmah dengan diri anda sendiri untuk memastikan anda tidak berada dalam kelompok 4 itu. Obesiti, saya sebut dulu, obesiti, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung lah. Okey, Dr. Veronica, mungkin saya nak berbalik pada sebelum apa yang kita katakan sebentar tadi, sebelum kita pergi berhenti rehat. Kita berkatakan tentang saringan kesihatan. Saya nak fokus sedikit sebelum doktor bercerita lanjut tentang pengisian yang lagi menarik di sini. Okey, secara ringkasnya, keperluan mereka yang berada pada acara-acara sebegini sebenarnya, fokus pada pihak kementerian, pada Jabatan Kesihatan sendiri adalah untuk memastikan komuniti itu sihat. Betul. Tapi sejauh mana penerimaan itu ketika ini di negeri Sarawak? Okey. Ya, apa yang saya boleh katakan, ya, sebenarnya rakyat kita memang sangat berminat apabila kita buat saringan, memang mendapat sambutan, ya. Tetapi semasa saringan itu juga kita memberikan khidmat nasihat, ya. Khidmat nasihat sebab mungkin dia datang hanya untuk tahu saya tekanan darah okey ke tak hari ni kan. Gula tinggi ke tak. Gula tinggi ke tak.
Tapi harapan saya kepada masyarakat kita adalah janganlah datang saring lepas tu balik kepada asal. Rutin harian. rutin harian seperti asal. Kita harap apabila ada saringan ini dia boleh menjadi wake up call lah. Wake up call supaya kita menjalani kehidupan yang lebih sihat lah. Itu harapan saya lah. Wake up call. Wake up call kepada semua. Sebenarnya benda ni amat penting untuk semua, even untuk diri saya sendiri, untuk kita sentiasa mengingati bahawa kesihatan itu sangat penting. Apatah lagi untuk kita membuat ujian saringan. Kita merasakan diri kita sihat, tapi sebenarnya kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu untuk tentang kesihatan kita. Jangan dah terlambat baru kita nak merawat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Saya ulang lagi sekali, mencegah lebih baik daripada merawat, Syah. Betul, sebenarnya ketimbang daripada kita melihat di social media, kita boleh hadir di situ. Salah satu daripada inisiatif kita, effort untuk sehat, berjalan kaki pergi ke tapak pesta itu sendiri, carnival itu sendiri, melahirkan 10,000 langkah yang bakal dibuat. Walaupun tidak berada pada acara seawal pagi, tapi boleh mewujudkan 1,000 langkah itu sendiri. Dan juga untuk yang muda, mungkin mereka belum ada penyakit lah, darah tinggi, kencing manis, kolesterol pun belum ada lagi. Sebab biasanya penyakit tidak berjangkit ni apabila kita semakin berusia akan ada. Tapi penyakit iaitu berlebihan berat badan. Memang dari muda, dari awal memang ada masalah berlebihan berat badan dan obesiti, dan untuk kita rakyat di Sarawak ini lebih daripada 50%. Masyarakat kita membimbangkan. Ini adalah secara keseluruhan di Malaysia memang begitu juga trend dia, tapi ini adalah trend yang tidak sihat. Trend yang tidak sihat. Dan didapati juga anak-anak kita di Sarawak ini masalah berlebihan berat badan ini adalah melebihi daripada tahap nasional sebenarnya. Jadi memang pentinglah untuk kita buat saringan ni seperti yang kita kata tadi, untuk mendapatkan kesedaran lah, mendapatkan kesedaran. Antara acara ataupun program yang diatur adalah antaranya lah kempen memerangi gula. Saya cuba tarik. Kempen memerangi gula. Dalam kempen memerangi gula ni, secara tiap-tiap hari ni kita memang banyak mengambil gula. Mungkin kita tak makan gula, tetapi gula tu ada dalam tersembunyi dalam makanan kita. Jadi dalam di kaunter walk and sugar ni, kita akan tunjukkan jenis-jenis makanan yang biasa kita ambil dan berapa sudu gula sebenarnya di dalam makanan tersebut. Menarik tu. Betul kan kalau saya salah, Doktor? Saya ada maklumat yang tersebar di Maya berkata gula, badan kita, kalau kita tak consume gula, badan kita akan produce gula. Yang badan kita tak boleh produce adalah garam. Jadi adakah kena ambil garam banyak? Okey. Kalau ambil garam banyak, jawapan saya senang saja. Kalau ambil garam banyak, jadi penyakit pula, penyakit darah tinggi. Tapi semua tu maklumat tu ada di reruai tu nanti. Ada. Kita akan datangkan di reruai, dan di reruai itu juga kita, antara yang kita akan tunjukkan adalah suku-suku separuh kan, untuk kita memberikan kesedaran. Untuk mungkin untuk dewasa memang dah tahu. Sekurang-kurangnya anak-anak kita akan belajarlah apa yang kita maksudkan, apa makanan yang suku-suku separuh tu. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Satu suku lagi karbohidrat, suku untuk protein, dan juga yang separuh tu adalah sayur-sayuran. Sayur lebih. Suku-suku separuh. Saya yang lebih suka saya kongsikan juga apabila kita menghadiri program-program yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan, dan makanan yang dihidang itu berserta dengan kalori. Saya rasa betul, berserta dengan ada maklumat. Itu sebenarnya saya rasa macam mungkin boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian lain, mungkin JLC apabila mengadakan program yang ada majlis makan-makan berserta sekali dengan kalori, supaya kita dalam usaha mendidik masyarakat menjalani hidup sihat, supaya kita tidak melebihi kalori yang sepatutnya kita ambil dalam masa satu hari. Betul. Sebab saya suka sebenarnya, mula-mula agak takut, alamak kalori, tapi pada masa sama dia adalah mendidik kita dalam kita menjaga pemakanan kita. Kita tak tahu berapa banyak yang kita kena makan. Sebab segala bab kata orang tua yang mengatakan apa sekalipun yang kita lakukan semuanya berasal daripada perut. So kalau perut tu okeylah untuk seharian itu katanya. Okey, kita berbalik kepada program kita. Sebenarnya tadi doktor dah sharekan antara zon-zon yang ada, dan juga selain daripada kesihatan dan kesejahteraan, terdapat juga pelbagai pertandingan yang dianjurkan kepada pengunjung-pengunjungnya. Dan mungkin doktor boleh share lagi apakah lagi ada lagi yang menarik perhatian pengunjung? Yang
akan menarik perhatian pengunjung pada hari tersebut adalah pengecara kita. siapa Pengecara pengecara kita iaitu penyampai radio dari Cats FM, Fir Afandi dan Afiq Wazai. Mereka akan selaku pengacara pada hari tersebut. Sepanjang hari? Sepanjang hari tersebut, dan juga untuk acara rasmi, majlis perasmian kita, kita menjemput pengacara legenda. Zaini Ujang sebagai pengacara majlis rasmi. Tidak lain dan tidak bukanlah. Ya, saudara Zaini Ujang. Ini adalah tarikan kita lah untuk hari tersebut. Sebab kalau kita lihat, sebab event ni, program ini berlangsung pada satu hari sahaja daripada pagi sampai petang. Dan padat, betul-betul padat dengan aktiviti. Dan diserikan lagi dengan pengacara-pengacara jemputan. Jadi saya pasti program pada 16 November ini cukup meriah dan juga tidak akan jadi satu program yang akan diingati oleh para pengunjung. Betul. Satu mungkin doktor, saya nak bertanya, bila ada acara sebegini, adakah sebarang perkhidmatan kenderaan diberikan kepada mereka? Sebab kalau kita ambil contoh, bila ada saja acara besar atau majlis besar, pasti mereka akan parkir kenderaan mereka di mana-mana dan mungkin ada yang disediakan kepada pihak pengunjung. Untuk makluman, untuk kali ini kita tidak ada menyediakan. Pihak Kementerian Kesihatan tidak ada menyediakan transportation, tetapi kita sangat mengalu-alukan sekiranya ada yang berhormat setempat ingin menyediakan untuk penduduk kampung datang mengunjungi, program kita sangat-sangat kami alu-alukan. Jadi maksudnya rancang perjalanan anda, atur betul-betul, mungkin boleh carpool ke, berkongsi kenderaan ke, supaya kita memang kawasan di stadium di dataran Petrajaya tu luas, banyak tempat parking. Sebenarnya memang sesuai untuk acara yang besar lah. Mungkin kita takut ada yang terlebih. Ramai yang nak pergi, ramai yang nak sihat. Sebab pelbagai, kalau kita lihat perkongsian daripada Dr. Veronica sendiri, pelbagai aktiviti yang dianjurkan, yang disediakan, yang telah dirancang. Jadi saya rasa memang akan menggamit para penonton yang mungkin sedang menonton kami untuk hadir pada 16 November nanti. 15 Jualan Rahmah tu. Betul, bermula saya bukan 15. promote Jualan Rahmah tu, tapi 15 tu dah ada sebenarnya. Anda ada momentum di situ sebelum anda pergi kepada hari sebenar. Hari ni 15 makan banyak-banyak dulu. Esok baru kita ambil pendapat daripada pakar kesihatan sendiri. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan selain daripada kesihatan juga ada juga ruai-ruai lain yang menjadi sebagai rakan strategik kepada KKM untuk penganjuran kembara Madani Afiat ini. Betul. Mungkin doktor akhir sekali harapan doktor untuk program kembara Madani Afiat ini dan juga Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat, yang mana doktor katakan di Sarawak ini pertama kali Madani Afiat. Madani Afiat. Harapan saya adalah supaya masyarakat setempat terutama di kawasan Kuching, Samarahan dan Serian dan juga seluruh Sarawak lah kami jemput untuk datang ke turut serta dalam program ini untuk sama-sama mendapatkan ilmu dari segi kesihatan dan kesejahteraan, dan juga mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh kaunter-kaunter, oleh agensi-agensi yang lain selain daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi saya jemputlah datang beramai-ramai ke dataran perayaan Kompleks Stadium Negeri Kompleks Negeri Kuching, Kompleks Stadium Kompleks Stadium Negeri Kuching. Betul. Ya. So awal jam 6 pagi telah bermula sehingga jam 5 petang. Betul doktor? Betul. 16 November. Wahai penonton sekalian, jangan lepas mark dalam kalender pada 16 November nanti bermula seawal jam 6 pagi hingga 5 petang. 4.45 bermula dengan subuh seperti Jumaat. Subuh macam Jumaat di masjid mana tadi doktor? Di Masjid Ikhwanul Islam. Ikhwanul Islam. Di Taman Sukma. Ya, Taman Sukma. Jadi pelbagai aktiviti telah diatur dan untuk anda menikmati, termasuk 14 kaunter saringan kesihatan. Jangan lepaskan peluang anda. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu paling penting sebenarnya. Secara percuma, diadakan secara percuma, jangan lepaskan peluang anda untuk periksa, dan juga vaksin secara percuma juga diberikan, iaitu vaksin HPV. Dan juga pelbagai pertandingan, antara lain bawa anak anda untuk pertandingan pakaian beragam untuk kanak-kanak. Bertemakan sayur-sayuran. Bertema sayur-sayuran. Dan ada pertandingan nyanyian. Ya, betul. Kepada anda bukan saja kanak-kanak, anda yang berusia juga boleh menyertai pertandingan karaoke, tetapi untuk 20 orang
sahaja. Jadi Kami kalau- kongsikan maklumat, jangan lupa untuk terus setia bersama kami, dan juga lagi sekali saya kongsikan 16 November ini bermula 6 pagi hingga jam 5 petang di Stadium Perayaan Petrajaya, Kompleks Stadium Negeri Kuching. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kita kongsikan. Lagi ingin ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Pranita Lugah, Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Atas kesudian bersama dengan Jaluk TBS untuk memperkatakan tentang kembara madani afiat itu. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya Syahir Zakim Arifin. Dan saya Karonisa Kasnon. Ini pentas diskusi anda. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.